kita, semua umat-umat ini. Apa yang Nabi tunjukkan pada kita daripada hadis yang kita baca tadi, iaitu orang yang ada padanya kebenaran ini, dia bercakap apa pun laku. Orang yang kebenaran ada di pihaknya, ataupun pihak yang benar, pihak yang benar, dia kata apa pun laku. Laku tu maknanya dia kata apa pun orang tak boleh nak sanggah, orang tak boleh nak tak boleh. Pasal apa? Kerana dia di pihak yang benar. Bagaimana datang seorang lelaki ini yang keluar kata-kata kesat pada Nabi ini, memang tak boleh. Tapi nak cerita kata Nabi beritahu pada sahabat dia ada hak. Ni cerita persoalan orang yang berhak. Sebab itu orang yang ada hak mesti tunaikan haknya. Sama ada dia yang berhak, dia yang menunaikan haknya sendiri, ataupun pihak lain yang kena tunaikan haknya. Mana kita kena buat pada dia, kita kena tunaikan yang menjadi tanggungjawab pada kita kena buat. Sebab apa? Itu haknya. Sebab apa? Orang yang berhak tetapi dia tak dapat hak dia layak menuntut di hari akhirat nanti. Contoh, suami dia berhak dan dia ada hak dia. Dan hak dia itu sama ada dia kena tunaikan kepada orang lain dan orang lain pun kena tunaikan padanya. Sebab apa? Kalau tak buat, hak dia itu nanti dia akan tuntut di hari akhirat. Siapa dia? Isteri. Isteri mesti tunaikan hak-hak yang pada suami. Hak itu adalah hak suami yang mesti ditunaikan oleh para isteri. Kalau tak tunai, kalau tak buat, nanti dia akan tuntut haknya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan ada hadis Nabi kata apa? Innallaha 'alaika haqqan. Nah, wa li ahlika 'alaika haqqan wa li nafsika 'alaika haqqan fa'ti kulladzi haqqin haqqah atau kama qala. Nabi kata semua ni ada hak masing-masing. Allah ada haknya yang kita kena tunaikan. Ahli keluarga ada haknya yang kita kena tunaikan. Diri kita ni pun ada hak dia yang kita kena tunaikan. Fa'ti kulladzi haqqin haqqah, tunaikanlah hak-hak masing-masing. Kerana apa? Nanti hak-hak itu akan dituntut di hadapan Allah sekiranya tidak ditunaikan. Okey. Samalah juga isteri. Isteri pun ada haknya yang mesti ditunaikan oleh suami. Mesti tunaikan. Sebab apa? Itu hak isteri. Ibu bapa dengan anak-anak. Ibu bapa ada hak yang mesti ditunaikan oleh anak-anak. Dan anak-anak pun ada hak yang mesti ditunaikan oleh ibu bapa. Jadi masing-masing ini ada hak-haknya yang tersendiri. Oleh sebab itu, apa yang Nabi nak ajar pada kita di sini ialah orang yang berhak mesti kita tunaikan hak-haknya. Jangan kita ceroboh hak orang lain. Jangan kita ambil, jangan kita rampas, jangan kita curi, jangan kita memandai-mandai atas hak orang lain. Tak boleh. Pasal apa tak boleh? Kerana di akhirat nanti macam mana nak jawab persoalan hak ini? Macam mana nak jawab di hadapan Allah? Pemimpin ada haknya yang mesti ditunaikan oleh rakyat, dan rakyat pun ada haknya
yang mesti ditunaikan oleh pemimpin. Masing-masing ada hak. Jadi jangan ceroboh, melainkan tunaikan hak-hak masing-masing. Daripada sini Nabi nak jelaskan apa dia? Walaupun dia bercakap apa sekalipun, tetapi oleh kerana dia ada hak terhadap apa yang dia sebut itu, maka kita tak boleh kata apa. Cumanya persoalan adat tu lain lah. Tapi nak cerita kata, orang yang ada hak ini, dia boleh buat, dia boleh kata, dia boleh sebut apa saja yang dia nak. Kenapa? Kerana hak ada di pihaknya. Cuma sekarang di akhir zaman ni kadang-kadang kita ni kadang bukan ada apa pun, tapi Allah, kita ni lebih daripada orang yang berhak tu. Hak berhak tu tak secara mana pun. Hak tak ada apa-apa ni yang melampau-lampau. Ni kata akhir zaman ni dunia jadi apa? Dipanggil fasaduz zaman. Dunia ni dia jadi haru biru, bukan biru dah, haru hitam. Akhir zaman ni dia jadi orang yang berhak, orang yang sepatutnya dah hak tak sepatutnya ni, yang tak ada hak apa-apa, dia pula yang lebih-lebih ni. Kadang-kadang pula dia menceroboh hak orang lain itu, macam dia buat macam harta dia je. Ni yang berlaku di akhir zaman. Jadi tu kata kita duduk ni dalam zaman yang begini, maka sebab itu cabaran untuk kita pun besar. Macam mana? Kita kena hadapi lah cabaran-cabaran yang mendatang, cabaran-cabaran yang sedia ada, dan cabaran-cabaran yang mendatang ni yang sesuai dengan keadaan kita akhir zaman. Berbagai-bagai cabaran ni. Baik. Yang berhak pula kadang-kadang tu tak boleh kata apa, hak tak ada hak pula boleh cakap, boleh sebut, boleh. Ni yang jadi. Orang yang berhak tu tak boleh buat apa-apa. Tuan-tuan nampak ada ni hadis sebut ni. Nampak macam keruk, dari tak apa nampak. Orang yang tak berhak, dia pula kadang-kadang lebih daripada orang yang berhak. Dia pula mengaku hak dia. Dia pula rasa macam dia punya. Mana boleh. Macam ni cerita negara luar lah, bukan negara kita lah. Harta kekayaan dalam sesebuah negara, hak siapa? Hak rakyat. Hak semua. Hak penduduk, hak rakyat. Tapi yang berhak atas harta negara ni tak ada hak. Orang lain pula yang berhak atas harta negara sewenang-wenangnya. Boleh buat apa saja. Ikut suka dia lah dia nak buat apa pun. Dia kalau tengok cerita Fir'aun dulu, dalam tafsir Al-Azhar ada ulas sikit, ada ulas tentang Fir'aun dulu, yang dia jadi boleh bertindak dengan sewenang-wenang dia tu, boleh buat apa saja sampai ke peringkat dia boleh mengaku jadi Tuhan tu dengan sewenang-wenangnya. Fir'aun dia mengaku dia Tuhan. Baik, tafsir Al-Azhar hamka kata yang menyebabkan Fir'aun ni yang dia boleh jadi begitu sebab dia bertuah. Apa sebab tuahnya? Bertuahnya Fir'aun ni kerana dia boleh rakyat yang bodoh. Bertuah dia sebab dia boleh, dia ada rakyat yang bodoh. Kasar bunyi tu. Tapi nak guna apa hak tu lah. Takkan kata bangang. Apa dia bukti ni, apa dia? Apa yang dia buat pun rakyat akan sokong. Buatlah apa pun. Perhabislah harta negara macam mana pun.
Gunalah, katalah, tunjuklah, apa pun. Rakyat tetap akan sokong. Ni cerita Firaun ni. Mari pilihan raya dia menang. Dia hamka kata. Sebab itulah ini yang mendorong Firaun ini dia jadi sewenang-wenang. Dia boleh buat sampai ana rabbukumul a'la. Sampai dia mengaku dengan lidah dia tu. Apa dia? Akulah Tuhan kamu yang maha tinggi. Dia tu sampai peringkat mengaku jadi Tuhan. Ni kira habis lah. Kenapa? Sebab rakyat yang tak prihatin, rakyat yang tak mau menyedari tentang hak mereka, rakyat yang tak ambil kisah yang tu menyebabkan Firaun ini dia terdorong jadi sedemikian rupa. Kita tak lah, ni cerita negara tu pula kan. Jadi orang yang berhak tidak ada hak, orang yang tidak berhak boleh buat apa saja kan. Nak pula dia ada pula penasihat-penasihat mufti-mufti hak sokong dia pula. Lagi senang dia buat kerja. Kan? Rakyat mari nak berimpun, rakyat hak susah mari nak berimpun, nak minta hak dia. Bukan nak minta banyak pun. Minta barang-barang tu turunlah harga sikit. Subsidi tu bagilah lebih sikit. Nak minta tu je, bukan nak minta semua tu. Rakyat nak berimpun minta hak tu je. Dia kata tak boleh. Ni semua ni tindakan-tindakan yang bahaya ni. Dibubuhlah istilah murah lah, darah halal lah. Boleh pula, ni cerita negara luar lah ni. Boleh pula penasihat yang macam tu. Habislah. Maknanya apa kesan dia? Kesannya pemimpin akan bertindak dengan sewenang-wenang tanpa ada rasa bersalah. Kenapa? Kerana apa yang dibuat dibenarkan oleh rakyat kebanyakan dan dibenarkan oleh figure-figure penting dalam masyarakat ini. Dibenarkan. Habis. Baik. Habis itu, mana lagi sampai situ kan? Ada cerita hak ni. Jadi, para hadirin sekalian, dalam konteks kita, sebut dalam konteks kita keluarga ni lah. Dalam konteks keluarga, sebagai ibu bapa, kita jangan lupa hak anak-anak yang mesti kita tunai. Hak anak-anak. Dan kebanyakan kita rasa kita dah tunai dah. Kita dah rasa kita dah buat dah. Dan kita rasa kita buat yang terbaik dah. Alhamdulillah. Tapi tak rugi pun kalau kita muhasabah balik, kita buat renungan balik. Kalau ada kekurangan di sana, kita perbaiki. Apakah hak anak-anak yang pertama, yang utama kita kena buat sebagai ibu bapa? Hak anak-anak yang utama dan pertama sekali sebagai ibu bapa kena buat ialah pastikan anak-anak kita akidahnya sahih. Akidahnya tu akidah yang benar. Ni tanggungjawab ibu bapa ni. Pastikan anak-anak kita memiliki akidah yang sahih, akidah yang benar. Itu hak dia. Dan kalau kita tak tunaikan hak itu, nanti kita akan ditanya, akan dituntut hak itu di hari akhirat. Penting. Kadang-kadang tugas nak pastikan akidah ni, benda ni orang lain tolong buat untuk kita. Kita tak ambil kisah yang ni. Tak pernah tanya pun, tak pernah buat ujian pun, tak pernah test pun pada anak-anak kita. Tak pernah kita test pun untuk kita nak pastikan, nak tengok akidahnya itu. Tak buat pemerhatian pun. Dan kita ada rasa, okey, suami, ayah okey, mak okey, takkan anak tak okey.
Ingat, ayah okey, mak okey, anak KO pun ada.